Hey guys, Assalamualaikum. It's me Nina and welcome back to Nina Story. Hari ni Nina nak cerita pula tentang sejarah, dan sejarah ni sangatlah terkenal di seluruh dunia. Zaman perang dulu kita tahu tentera Jepun ataupun komunis ni sangatlah jahat. Diorang datang ke negara kita, ke tanah Melayu, dan buat nenek moyang kita ni macam tak ada hati perut langsung. Kesannya sampai sekarang ni ada nenek-nenek kita yang sempat hidup pada zaman tu masih lagi merasa benci dekat Jepun. Jepun ni dia bukan cari pasal dekat negara kita je, tapi diorang juga pernah jajah China suatu ketika dulu. Masa diorang dekat China ni, diorang dah korbankan berpuluh-puluh ribu rakyat China. Jadi kalau korang nak tahu macam mana sejarah tu dan apa yang diorang ni buat, follow cerita Nina sampai habis. So without wasting any time, let's get started. Sejarah Nanking di China terjadi apabila Jepun telah datang ataupun telah jajah China pada tahun 1937 dan juga tahun 1938. Apa yang terjadi dekat Nanking, China pada suatu ketika dulu boleh dikatakan semua orang tahu. Even pada masa sekarang ni, Jepun masih lagi menafikan. Tapi disebabkan benda ni dah jadi sejarah dah lama dah, so orang pun mula lupa sedikit demi sedikit, tapi bukan pada mangsa-mangsa diorang. Kejadian ni dah jadi lama dah pada masa zaman Perang Dunia yang Kedua dan Jepun datang jajah ke China. So apa yang terjadi pada masa tu tersangatlah dahsyat dan dikenali sebagai Rape of Nanking. Masa Jepun datang jajah China pada tahun 1937 tu, seramai 20 juta nyawa dah melayang tau. Bukan sikit-sikit tau. Bukan China je target Jepun ni untuk datang jajah, tapi dia juga telah jajah ke tempat-tempat yang lain. Contohnya macam dekat area bahagian Pasifik dan juga Asia Timur juga, termasuklah Tanah Melayu. Masa tu diorang ni memang gila kuasa dan diorang nak tunjukkan pada dunia yang diorang ni sebenarnya berkuasa. Antara yang jadi mangsa dekat China dulu bukan tentera China je tau. Seramai 17 juta orang awam juga telah menjadi mangsa kepada Jepun. Tak kisahlah diorang ni bersenjata atau tak kuat ke lemah, lelaki, perempuan, tua, muda, semuanya diorang kena. Asal Jepun ni nampak depan mata diorang je, diorang hayun semua. Pada 13 Disember 1937, Jepun ni telah datang ke kota China Nanking yang mana sekarang ni dikenali sebagai Nanjing. Situasi ataupun keadaan yang jadi dekat situ memang tak boleh nak imagine guys. Orang-orang Cina yang tinggal dekat kawasan Nanking ni memang hidup dalam ketakutan. Sesiapa je yang jadi tawanan tentera Jepun ni, diorang ni akan dihapuskan tanpa belas kasihan. Diorang tak pernah berhenti sebabnya diorang rasa benda-benda itulah yang membuatkan diorang ni digeruni oleh orang lain. Bila Jepun sampai dekat kota Nanking tadi, diorang terus melakukan kekejaman tanpa non-stop. Diorang bakar kota tadi, rumah-rumah penduduk dekat situ, hutan-hutan yang ada dekat situ juga, apa-apalah yang berada dekat laluan diorang ni. Jadi kalau diorang lalu dekat situ, apa yang ada dekat depan mata diorang, semuanya diorang bakar. Setiap bangunan yang diorang jumpa ni, diorang akan pecah masuk dan curi apa yang ada. Even rumah tu rumah orang miskin yang duduk pun diorang pergi curi, apatah lagi orang yang kaya. Dah curi harta benda tu, apa lagi, diorang pun sembelihlah mangsa-mangsa tadi. Jumlah mangsa diorang ni bukan sikit tau, tapi berpuluh-puluh orang. Ada mangsa-mangsa tadi tu dibuang ke dalam lubang yang besar and then macam dicampaklah beramai-ramai. Lepas tu diorang ni memang tak akan dikuburkanlah dan dibiarkan merepuk di bawah sinaran cahaya matahari. Bagi tentera Jepun, bab sentuh menyentuh ni maksud Nina rogol lah. Macam satu permainan je bagi diorang, macam tak ada apa. Jadi pernah ada diorang askar Jepun yang bernama Mokai dan juga Noda telah mencabar antara satu sama lain. So diorang pun katalah kalau di antara kita ni yang berjaya sembelih 100 orang, dialah juara. Yang teruk tu kan, diorang bukan bunuh tentera-tentera Cina yang berjuang masa kat medan perang tu, tak. Tapi mangsa-mangsa diorang tu terdiri daripada orang-orang yang lemah yang tak bagi ancaman pun dekat diorang. Maksudnya diorang tamatkan nyawa mangsa tadi tu secara suka hati dia je. Lepas perang dunia tadi tu tamat, Noda tu pun mengaku yang diorang dah bariskan mangsa-mangsa dia ni dalam satu baris tau. Lepas tu diorang ni akan dipotonglah dari satu baris itu sampailah ke satu baris yang lain. Korang bayangkan yang baru 6 minggu Jepun ni masuk ke Nanking tadi, seramai 20,000 hingga 80,000 perempuan Cina telah dicabul. Diorang ni disentuh dengan cara paksa dan sangat kejam. Ada yang kena heret sampai keluar dari rumah. Lepas tu bukan diorang je, tapi anak-anak diorang yang kecil ni pun kena heret keluar juga. And then lepas tentera Jepun tadi tu dah settle nafsu jahat dia, mangsa-mangsa tadi biasanya akan dibunuh. Ada juga yang lagi kejam tau guys, yang mana kalau diorang jumpa perempuan yang mengandung, diorang tetak perut perempuan tu. Lepas tu diorang tarik janin diorang keluar, diorang kerat dekat luar perut perempuan tu, and then diorang tangkap gambar dengan janin tadi. Kejam, super kejam. Tapi ada jugalah yang kena liwat dengan batang buluh sampailah diorang ni meninggal disebabkan kesakitan. Dikatakan kes cabur ni terjadi sebanyak 1000 kes dalam satu malam je. Tapi bila waktu siang, lagi banyaklah kes tu. Dianggarkan gadis-gadis yang menjadi tawanan diorang ni telah disentuh sebanyak 6 hingga ke 7 kali sehari. Ada juga kisah yang mana ada seorang perempuan yang telah disentuh sebanyak 37 kali guys. Ada satu cerita yang mana seorang warga emas Cina lah masa tu kan, berusia 62 tahun, dia balik ke rumah. So malam tu secara tiba-tiba tentera Jepun ni datang ke
rumah dia dan nak sentuh dia. Tapi diorang tak jadi sebab diorang kata perempuan ni terlalu tua untuk diorang. Lepas tu dia pukul orang tua tu. Tapi nasib baiklah orang tua tu selamat. Nina guna perkataan sentuh supaya Nina bertapis sikit lah, yang harap korang faham lah. Disebabkan takut yang teramat sangat, gadis-gadis muda Cina ni sanggup menyamar jadi perempuan tua tau, untuk protect diri diorang. Tiba-tiba Nina teringat cerita arwah Tok Nina. Dia cerita dulu memang diorang yang budak-budak muda, anak-anak gadis muda kan, masa Jepun datang tanah Melayu dulu, diorang ni disorok tau oleh mak-mak diorang, ataupun dicomot-comotkan muka, ataupun dibawa sembunyi lari naik ke bukit untuk elaklah bertembung dengan Jepun. Sebab apa? Sebab diorang takut kes-kes kena sentuh ni lah. Hai, kejamnya. Okey, kita berbalik kepada cerita kita tadi yang berada dekat Nanking, China. Dikatakan sebanyak 20,000 kes cabul telah direkodkan pada hujung bulan Disember. Korang bayangkan dia orang datang je 13 Disember tu, and then pada hujung bulan tu dah ada rekod sebanyak 20,000 kes dah tau. Bukan kes cabul je, kes bunuh tu pun macam benda biasa bagi diorang. Disebabkan kes bunuh pun banyak, so mayat-mayat pun mestilah banyak kan. Jadi jasad-jasad diorang ni telah dikumpulkan sampai kan jadi macam bukit tau. Kereta-kereta yang lalu dekat situ pun tak boleh nak pijak tanah dah, terpaksa lalu dekat atas jasad-jasad tadi. Macam mana tak ramai? Tentera Jepun ni perlukan 10 minit je untuk hapuskan sebanyak 200 nyawa. Ada satu kes tu, tentera Jepun datang serang satu kamp pelarian dan diorang ni tembak semua orang yang ada dekat situ. Jadi dalam kamp tu ada 200 orang. Maybe daripada 200 orang tu adalah separuh tu tentera kan. Tapi selebihnya tu adalah orang awam. Itu pun jadi mangsa diorang juga. Diorang dah tak peduli kau tentera ke, kau siapa ke, diorang bantai je. Ada satu cerita yang mana seorang lelaki ni berjaya melarikan diri daripada Jepun dan muka dia ni memang lecur teruk gila. Lepas tu dia ada kemungkinan tahu untuk buta. So lelaki tadi tu pun cerita dia dan juga 140 orang yang lain kena ikat dengan Jepun. Lepas tu Jepun tadi tu curah diorang ni dengan petrol dan bakar. Dalam beberapa minggu sebanyak 300,000 orang dah pun kehilangan nyawa guys. Memang ya Allah, tak tahulah Jepun ni manusia ke apa memang tak boleh imagine apa yang diorang buat tu. Selepas perang tamat, pegawai dan juga tentera Jepun yang terlibat telah dibicarakan dan dihukum mati selepas apa yang diorang buat dekat China. Benda ni memang jadi kontroversi gila sebab orang nak keadilan selepas apa yang tentera Jepun dah buat dekat China. Benda tu bukan orang Cina je yang nakkan keadilan ataupun statement mohon maaf ke daripada Jepun, tapi seluruh dunia juga, sebabnya semua orang tahu apa yang terjadi pada masa tu. Bukan tu je, kerajaan Jepun juga tak pernah keluarkan statement minta maaf secara rasmi sampailah pada tahun 1995. Pada tahun 1984, geng-geng veteran Jepun ni telah buat satu temu bual lah pasal kejadian yang terjadi dekat Nanking tu. Tapi diorang nafikan yang diorang ni buat jahat dekat sana. Diorang kata pasal gosip-gosip pasal kejahatan Jepun ni, benda tu adalah tipu semata-mata. Maksudnya memang diorang tak mengaku lah. Diorang ni memang tak pernah mengaku salah ataupun membuat permohonan maaf sampailah pada tahun 2015 Perdana Menteri diorang celebrate ulang tahun yang ke-70. Lepas tu dia adalah bagi ucapan sikit tentang kejadian terjadi masa Perang Dunia Kedua dulu. Tapi apa yang jadi, dia ni dikecam hebat sebabnya dia tak pernah buat statement untuk permohonan minta maaf. So benda ni telah mencetuskan ketegangan hubungan diplomatik antara Jepun dengan China. Sampai hari ini dikatakan diorang ni masih lagi menafikan apa yang diorang dah buat dekat Nanking. Even pada masa tu ada juga saksi dari negara lain macam Amerika, Perancis dan juga Jerman yang melihat apa yang diorang buat. Walaupun diorang cuba menafikan beribu-ribu kali, tapi sebenarnya ada gambar-gambar yang membuktikan yang diorang memang betul-betul buat semua tu. Okay guys, bila baca tentang apa yang Jepun buat kan, rasa macam sakit hati je. Walaupun China tu bukanlah negara kita kan, tapi bila kita fikir balik masa negara kita pun dijajah oleh diorang ni, memang diorang lakukan nenek moyang kita ni macam teruk sangat. Tapi kalau nak dibandingkan yang terjadi dekat Nanking tu, memang lagi teruk lah. Memang paling worst dalam dunia. Tadi apa yang Nina baca tadi tu kan, dikatakan kematian yang terjadi dekat China dulu ni merupakan top 2 selepas Perang Dunia Pertama. Maksudnya masa Perang Dunia Pertama tu dah orang kata apa, paling worst lah kan dalam sejarah dunia. Memang melibatkan ramai nyawa yang terlibat kan. Jadi apa yang terjadi dekat Nanking dulu ni adalah top 2 selepas Perang Dunia Pertama. Bagi Nina tak pelik lah kalau ada atuk nenek kita yang sekarang ni masih lagi benci pada Jepun. Even benda tu dah jadi lama dah berpuluh-puluh tahun kan, tapi benda tu memberi kesan tau kepada diorang. Lepas apa yang Nina baca pasal sejarah Nanking ni pun, Nina rasa macam geramnya aku betapa jahatnya diorang ni. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia yang sekarang ni yang Alhamdulillah sudah merdeka, jadi apa pun kita kenalah protect negara kita dari apa sekalipun, okay? Yang penting semangat perpaduan tu kena ada. Janganlah kita berpecah belah disebabkan politik, disebabkan pemahaman yang lain, jadi kita berpecah. Jangan. Bukan senang nak merdeka ni tau. Jadi itu sajalah perkongsian Nina untuk hari ni. Kepada korang yang belum lagi subscribe channel Nina, korang boleh subscribe di bawah dan turn on notification. Jangan lupa juga untuk follow Nina di Instagram. Kita akan jumpa lagi next video. Bye bye. Assalamualaikum.